Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti perbincangan cikgu kali ini. Baiklah, dalam video kali ini cikgu ada dapat satu permintaan khas daripada subscriber cikgu. Dia tulis di ruang komen, dia cakap cikgu boleh tak kalau cikgu buat untuk bahasa Melayu standard sekali lagi tapi untuk tajuk tingkatan 5. Okey, memang untuk tajuk tingkatan 5, burung terbang dipiskan lada memang agak sukar sebab terlampau banyak watak yang perlu kita kuasai. Namun begitu, kaedah yang cikgu dah tunjukkan seperti sebelah ni masih sama, iaitu kekal, gugur, susun dan tukar. Masih sama, tak ada perubahan apa-apa. Jadi macam mana kita nak dapatkan markah yang baik untuk soalan bahasa Melayu standard tapi soalan berkaitan dengan tingkatan 5? Jom kita tengok contoh. Baik, ini contoh soalan tingkatan 5 iaitu burung terbang dipiskan lada. Okey. Syahadan maka berkenan Sultan Muzaffar Shah mendengar kata Tun Perak itu pada hati baginda, adapun Tun Perak itu tidak patutlah jadi bentara lagi, patut menjadi Perdana Menteri. Maka digelar baginda Paduka Raja disuruh duduk di Seri Balai Setara, di Balai Setara Seri Narayaraja, di Seri Balai. Maka Seri Narayaraja berkisar ke tengah. Jadi ini kisah dia. Kisah di mana ketika Sultan Muzaffar Shah meminta Tun Perak untuk mula menjadi Perdana Menteri dan duduk sebaris dengan Seri Narayaraja. Jadi ini bermulanya konflik di antara Seri Narayaraja dengan Paduka Raja. Jadi jom kita tengok macam mana kita nak alih daripada bahasa Melayu Klasik ni kepada bahasa Melayu standard. Jom kita tengok. Jadi seperti biasa, cikgu asingkan dulu mengikut jumlah ayat. Sebab ingat, jumlah ayat mesti kekalkan jumlah ayat tersebut. Paling penting, kena kekalkan jumlah ayat. Tak boleh tukar-tukar kedudukan ayat dan struktur ayat tu pun tak boleh tukar. Baik, jadi kita tengok. Jadi tiga ayat dalam soalan tadi. Jadi cikgu pecah pada 3. Okay, tapi nanti masa jawapan, murid kena gabungkan semula lah mengikut bentuk asal. Baik. Syahadan maka berkenan Sultan Muzaffar Shah mendengar kata Tun Perak itu. Jadi dekat situ ada perkataan syahadan maka. Ingat tak lagi pada video sebelum ni, siapa belum tengok boleh tengok dulu. Cikgu cakap tak boleh gugurkan penanda wacana yang ada konsep masa. Contoh setelah sudah, menunjukkan perbuatan setelah. Jadi tak boleh gugur macam tu. Tapi syahadan maka ni tak ada konsep masa tu. Jadi boleh digugurkan. Jadi jawapan yang cikgu boleh buat ialah cikgu mendahulukan subjek. Subjek ni ialah Sultan Muzaffar. Okey, tengok. Sultan Muzaffar Shah mendengar kata-kata Tun Perak. Itu sahaja. Sultan Muzaffar Shah kita kedepankan, lepas tu kita kekalkan perkataan mendengar kata-kata, kita gabunglah kata-kata 2 kali, kata-kata Tun Perak. Itu kita buang. Cukup itu saja. Untuk memahamkan pemeriksa, ini ayat yang pertama. Okey, kita gerak pada ayat kedua. Pada hati baginda, ada bentuk koma 2 macam tu, pembuka kata mesti kena kekalkan nanti. Adapun Tun Perak ini tidaklah patut jadi bentara lagi, patut menjadi Perdana Menteri. Jadi macam mana? Jadi pada hati baginda tu, kita boleh buat bawa baginda tu ke depan sebab baginda tu ialah subjek. Betul? Pada hati baginda nak buat macam mana? Tak nak kekal ke pada rasa baginda ke? Tak perlu. Kita ambil baginda sebagai subjek, letak paling depan. Baginda apa? Baginda berasa. Cukup macam tu. Ataupun baginda berfikir. Boleh, tak ada masalah. Asalkan baginda tu duduk depan. Sebabnya kita, bukan itu satu-satunya cara, tapi dia memudahkan kita untuk memahamkan cerita. Baginda berasa. Okey, jawapannya macam ni. Cikgu pilih baginda berfikir. Baginda berfikir. Koma, ikut koma, buat tanda soal, buat pembuka kata, ambil subjek utama, Tun Perak dalam ayat tu. Adapun tu kita buang. Tun Perak tidak lagi patut menjadi bentara. Nampak tak cikgu? Tukar saya jadi menjadi bentara, cikgu kekalkan lagi, cikgu gugur. Jadi apa yang cikgu cuba cakap dekat sini, yang tukar tak banyak murid-murid. Banyak yang susun sebenarnya. Banyak yang susun dengan gugur sebenarnya. Tukar tu tak banyak. Banyak yang susun dan gugur sebenarnya. Okey. Dia sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Patut menjadi Perdana Menteri. Cikgu tambah dia sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Cikgu kekalkan yang lain tu. Cikgu ubahkan, cikgu tambah perkataan dia dan sepatutnya sahaja. Jadi tak banyak benda yang kita buat kat situ. Jadi murid-murid jangan jadikan satu alasan untuk tak faham bahasa Melayu klasik untuk mengatakan bahawa soalan susah. Sebenarnya tak. Soalan membantu sangat kita untuk dapat markah. Baiklah, kita bergerak ke ayat seterusnya. Maka baginda digelar Paduka Raja. Disuruh duduk di Seri Balai Setara Seri Narayaraja di Seri Balai. Maka Seri Narayaraja berkisar ke tengah. Jadi dekat sini kita tengok ayat pertama. Maka digelar baginda Paduka Raja. Jadi kalau kita tengok kat sini, perkataan maka boleh digugurkan sebab berada di selepas titik. Jadi boleh digugurkan. Jadi kita ambil subjek. Subjek dia ialah baginda. Baginda menggelarnya sebagai Paduka Raja. Macam itulah. Baginda, ambil baginda duduk paling depan. Jawapan akan macam ni. Baginda menggelarnya sebagai Paduka Raja.
Okey, disuruh duduknya jadi menyuruhnya duduk. Di Sri Balai kita ambil je. Di Sri Balai kita terus je. Setara boleh kekalkan setara sebab sama je setara dengan sebaris. Cikgu tukar boleh sebaris. Sebaris dengan Sri Naradiraja. Okey. Sri Balai bawah tu tak perlulah sebab dah sebut dah perkataan yang pertama tu. Peringkat awal. Lalu Sri Naradiraja berkisar. Dia mesti ada satu perkataan yang menjadi isu kat situ. Mesti selalunya lah. Okey, berkisar tu apa? Berkisar tu bukan macam blender tu tau. Dah berkisar tu bukan masuk blender ni. Nanti kan kamu faham berkisar tu blender, kamu ingat Paduka Raja, Sri Naradiraja semua duduk sama-sama blender dua sekali. Tak boleh, bukan itu maksud dia. Berkisar tu maksud dia berganjak atau beralih. Bahasa standard dia beralih ke tengah. Jadi Yalu Sri Naradiraja berbanding markah sekarang dengan markah tadi, kalau markah digelar tu, markah tu selepas titik kita kena gugur sebab tak ada konsep masa pun untuk dibawa. Tapi markah selepas koma, markah ni tak boleh gugur sebab markah ni bawa masuk lalu. Tu beza dua markah tu. So lalu Sri Naradiraja beralih ke tengah, beralih lah. Tapi kalau tak tahu, cikgu saya tak tahu lah cikgu berkisar tu apa cikgu. Kamu jangan risau, kamu dah pun buat yang terbaik untuk ayat pertama, ayat kedua tadi. Cikgu tak rasa maka kamu akan kosong, mustahil maka kamu akan kosong. Tapi kamu kalau tak tahu, kalau cikgu, ini pendapat cikgu, kalau tak tahu kamu kekalkan saja perkataan tu. Takut nanti kalau kamu tukar, jadi maksud lain pula. Tapi tak apa, ini satu ilmu baru pada semua. Berkisar tu maksudnya beralih atau berganjak. Berganjak ke mana? Berkisar ke tengah, berganjak ke tengah. Baik, itu saja perbincangan cikgu pada hari ini untuk soalan bahasa Melayu standard. Terima kasih kepada yang respon untuk cikgu. Apa-apa saya respon, cikgu insya-Allah akan cuba penuhi permintaan murid-murid. Baik, jangan lupa sebelum tu, malam ni cikgu akan keluarkan satu lagi video. Video berkaitan dengan cara jawab soalan kebat. Kadang-kadang kita jawab soalan kebat rasa macam betul tapi salah. Sayang kan? 4 markah. Jadi tunggu video malam ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.